Ada soalan. Salam Ustaz. Mana lebih baik lelaki disuruh untuk mencari isteri yang solehah atau menerima siapa saja dan dapat membimbingnya? Soalan. Semua orang nak suami yang soleh. Semua nak isteri yang solehah. Kalau Ustaz dapat isteri yang solehah dan kahwin, dapat isteri yang solehah, Alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat, contoh kita sebutlah orang kita kenal. Dia kahwin dalam keadaan isteri dia tak tutup aurat. Dan kemudian sampai sekarang isteri dia tutup aurat. Bukan sekadar tutup aurat, isteri dia pula jadi orang yang kuat dalam agama. Maka bayangkan pahala dia banyak mana. Berganda-ganda pahala dia. Ibarat begini, kalau Ustaz dapat pelajar 5A dan pelajar tu jadi pelajar yang cemerlang 10A, itu biasa. Tapi kalau Ustaz ambil pelajar yang 5E dan akhirnya pelajar 5 itu menjadi pelajar 10A, itu luar biasa. Jadi tugas kita, ya, kita nak solehah, nak isteri yang solehah. Tapi anda Allah takdir kat kita jumpa seorang perempuan yang baik, cuma dia ni tak tutup aurat, mungkin ataupun dia ni ada kisah silam dia, itu ini. Tapi kita menerima dia sebagai seorang manusia dan kita berjaya mengubah hidup dia, agak-agak mana lebih mulia? Ya, betul Ustaz. Jadi dapat suami isteri solehah pun Alhamdulillah. Dapat isteri yang kurang solehah, kemudian disolehahkan pun Alhamdulillah. Yang penting, jangan pernah menghukum dan menilai manusia. Tugas kita bukan mengajar manusia, tapi mengajak kepada Allah. Kalau tidak, mana mungkin Sayyidina Omar, seorang manusia yang nak bunuh Nabi SAW. Nak bunuh tau. Betul. Sayyidina Omar ni nak bunuh Nabi, bukan kata-kata Nabi nak bunuh. Tapi Allah Ta'ala beri hidayah. Allah kata dalam Quran, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi ma yasha. Bukan kerja kamu nak bagi hidayah pada manusia, tapi Allah boleh ubah siapa Allah nak ubah. Dan hari ini Allah telah ubah Allah telah ubah Sayyidina Omar menjadi sahabat Nabi. Satu. Yang kedua, Sayyidina Omar menjadi bapa mertua Nabi setelah Nabi kahwin dengan siapa? Hafsah. Yang kematian suaminya nama Khunais. Yang ketiga, sampai hari ini kita pergi Masjid Nabawi, sebelah Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, sebelah Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Omar. Seorang manusia yang nak bunuh Nabi tahu, Ustaz ulang. Tapi dengan sebab hidayah Allah, Sayyidina Omar menjadi manusia yang hebat. Sehingga menjadi bapa mertua Rasulullah dan juga dimakamkan bersama Nabi di Masjid Nabawi. Jadi jangan pernah menghina sesiapa, jangan pernah menilai sesiapa, jangan pernah menghukum sesiapa. Ustaz, ada satu soalan Ustaz yang saya tengok. Contoh, adakah orang, contoh dia selalu buat salah. Salah dia yang sama. Adakah itu ujian ataupun adakah itu ujian ataupun apa Ustaz? Contoh dia buat benda yang dosa besar, dia dah buat tapi dia kembali balik pada tempat asal. Lepas tu dia buat lagi kembali pada tempat asal. Lepas tu sampai sekarang dia buat lagi. Adakah itu ujian ataupun apa Ustaz? Kita tak terlepas daripada dosa, tapi la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Teruskan berdoa, teruskan bertaubat. Bertaubat dan bertaubat. Walaupun lepas tu buat lagi, bertaubat lagi. Mudah-mudahan satu hari Allah terima taubat kita. Dia bukan sekali kita buat, kita taubat Allah terus terima. Tak, teruskan bertaubat, teruskan minta ampun pada Allah. Okay, Nio. Assalamualaikum salam. Saya nak tambah tu, sila saya. Saya ada hari tu muzakara iman dengan Daniel Man. Saya cakap lah Allah SWT yang maha pengampun. Tak ada satu dosa pun Allah tak boleh ampun kecuali syirik lah. Mensyirikkan Allah. Dan saat kita baiknya Allah kan, kita buat dosa dan kita rasa sebersalah, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Dia hadirkan rasa sebersalah. Dan kita minta ampun, itu pun atas taufik dan hidayah Allah kan, bagi kita kekuatan untuk minta ampun. Dan Allah maafkan kita. Dan baiknya Allah, berkali-kali kita buat dosa, Allah ampunkan kita. Sampailah kita penat untuk minta ampun dan Allah tak pernah penat untuk mengampunkan kita. Dan Allah bukan setakat ampunkan dosa kita, Allah tutup aib kita. Allah tak bagi tahu pun orang. Dan Daniel Man bagi tahu saya yang buat saya terkesan lah. Dia cakap apa Ustaz? Kan? Kita minta ampun, ya betul kita minta ampun dengan Allah.
Tapi kita buat lagi. Kita macam main-main dengan Allah. Dia cakap dengan saya lah, sampai saya pun terkesan lah. Saya cakap Allah, betul lah. Alah, macam mana kita nak lari daripada, contoh kita berkali-kali buat dosa yang sama, macam mana kita nak keluar daripada dosa? Dengarkan. Ini menjawab segala persoalan. Mana milik kita, milik kita? tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Tak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Kita Allah punya, bumi langit ciptaannya. Kita ni Allah punya, bumi langit ciptaan dia. Macam mana kita boleh bermaksiat dengan perkara yang Allah bagi? Macam mana kita boleh maksiat dengan mata yang Allah bagi? Macam mana kita boleh maksiat dengan kemaluan yang Allah bagi? Langit bumi Allah punya. Mana mungkin kalau orang datang rumah kita, buat kotor dalam rumah kita, buat najis dalam rumah kita, agak-agak apa perasaan kita? Marah. Kita jamu dia makan, kemudian dia berak dekat ruang tamu. Apa kita rasa? Marah. Tak kenal budi punya manusia, aku dah jamu kau makan, kau boleh buang pula kat sini. Habis macam mana kita? Allah bagi muka handsome, tapi tak membalas cinta wanita-wanita yang beriman. Jadi model sana sini, tapi tak boleh jadi model untuk suami dalam rumah tangga. Benar. Allah, Syahir. Boom. Oh, jadi saya nak cakap ustaz ni jahat lah, bom Syahir. Kan? Bukan, Ustaz. Tengok, Ustaz selalu bagi, lepas tu dia lupa. Dia selalu yang boom. Entah Nabi, kari ya. Ustaz, ada kan banyak sekarang ni kan banyak yang terlalu komen, maksudnya selalu ini bukan ujian ni. Ini apa panggil? Istidraj. Bukan. Sekarang ni banyak persepsi orang dah lain. Atas ujian, atas yang ibarat macam manusia ni lah yang menentukan syurga dengan neraka orang. Macam Jan, saya nak cakap sikit boleh? Tadi saya ada terdengarlah satu hadis. Nabi SAW bersabda, ada orang tanya Nabi, setiap orang adakah dah ditentukan adakah dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Nabi cakap ya. Jadi orang tu tanya, Rasulullah, kenapa dia perlu beramal? Kalau dah tahu dia ahli syurga ataupun ahli neraka, kenapa perlu dia beramal? Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan dimudahkan mengikut takdirnya. Faham tak? Ya. Jika satu orang tu ahli syurga, maka Allah akan permudahkan dia jadi ahli syurga lah. Maksudnya Allah akan mudahkan dia untuk buat amal dan sebagainya dan seterusnya. Tapi bagi saya pula, pandangan saya lah, apa Allah Ta'ala sediakan syurga ni, tapi Allah Ta'ala buatkan dunia ni jadi mujahadah untuk ahli-ahli syurga ni, supaya syurga ni tempat yang paling limited untuk orang masuk. Faham tak? Maksudnya kehidupan kita ni telah ditulis daripada Mahfuz 1500 lagi lah kan. Kita punya kehidupan kita dah tertulis sampai kita mati. Sekarang ni kita hanya lalu landasan sahaja. Tapi adakah kehidupan kita ni kita yang kena pilih? Contoh kita punya buku ni, perjalanan hidup kita ni memang last kali ending dia okey, budak ni masuk syurga. Tapi masa kita hidup ni, kita salah landing. Maksudnya kita salah pilih jalan.
Masalah pilih jalan, itulah, tu pilihan kita lah, Aidan. Bagi saya kan, takdir Allah ni, Allah sediakan, contoh, saya pernah dengar ada seorang sahabat ni bagi bayan lah, dia kata takdir Allah ni sebenarnya atas pilihan kita juga. A ni takdir, B takdir, C takdir, D pun takdir. So kita contoh hari ni saya pilih untuk berbuka puasa dekat rumah. Padahal ada jemputan buka puasa dekat surau. Saya boleh je pilih. Kalau saya pilih buka puasa kat rumah, saya buka puasa kat rumah lah. Tapi kalau saya pilih buka puasa kat surau, maknanya saya pilih buka takdir saya berbuka puasa hari ni dengan jemaah kat surau lah. So tu pilihan kita lah. Sama lah hari ni, macam kita boleh pilih je hari ni tak nak puasa. Tapi kita pilih untuk puasa sebab kita tahu puasa ni wajib. Tapi kita ada pilihan sebenarnya. Sebenarnya ada pilihan kan. Nak buat jahat dengan buat baik ni. So benda ni bagi saya kita punya pilihan. Kehidupan kita ni pilihan kita. Kita nak mujahadah ke, kita nak bersenang-senang kat muka bumi Allah ni. Kalau mujahadah kita ikut betul-betul lah macam mana yang Nabi dengan sahabat punya pengorbanan. Mujahadah. Bukan dari segi perang apa semua kan. Mujahadah maknanya kita bersederhana lah dengan semua benda yang kita buat kan. Kita tak ada, hidup tak ada lavish pun apa semua. Ada kadar apa yang ada. Itulah maksud saya lah. Maksudnya yang maksud Ustaz tadi lah, yang takdir muberam dengan takdir mualak Ustaz Ya. Sebab tu dia kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Sebab macam orang duduk penjara, ada waktu dia keluar, ada waktu dia boleh duduk dalam sel, ada waktu dia kena makan, ada waktu dia kena khidmat. Jadi ada masa kita kena solat, ada masa Allah perintah. Kenapa kita puasa? Sebab perintah. Sebab itu, taat itu nikmat. Contohlah, kita ada anak tak dengar cakap kita, apa kita rasa? Barah. Okey, soal syirik. Contoh, kalau kita dah kahwin, kita balik dalam rumah, balik rumah, buka pintu bilik, dalam bilik kita ada lelaki lain dengan isteri kita. Apa kita rasa? Habis dalam hati kita kalau ada selain Allah, Syirik lah. hati ni hanya untuk Allah. Tiba-tiba kita letak benda lain dalam hati kita. Allah cemburu. Jadi, sebab tu Allah jadikan orang beriman pilih. Kamu nak jadi orang beriman ataupun orang yang munafik ataupun orang yang fasik. Betul Ustaz. Ada lagi satu Ustaz. Ustaz, kalau isteri tak dengar cakap suami, maksudnya dia keluar tanpa izin suami, itu dikirakan nusyus. Okey, kalau perempuan, kalau lelaki buat dekat wanita, kalau suami buat kat wanita tu apa pula? Suami tak perlu izin. Contoh maksudnya wanita tu balik tak balik, lepas tu buat tanpa pengetahuan suami, itu dikira nusyus. Kalau lelaki contoh tiba-tiba hilang, Dayus tiba tak bagi nafkah, tiba tak ni, dia panggil suami apa? Dayus. Okey, Dayus. Sebab tu, hatta kata ulama, contoh, isteri kita nak pergi kursus, kita suruh lelaki lain ambil dia. Ada pandangan kata boleh jatuh Dayus. Ini ada soalan Vel Arisa. Ustaz, dosa tak kita biarkan rakan mu'alaf bertanya-tanya, tapi kita sendiri tak pasti jawapan. Kawan-kawan kita mu'alaf, kita kena bimbing dia, bantu dia. Dia saudara baru kita. Kalau kita tak tahu nak jawab, carilah orang yang boleh jawab untuk bimbing dia. Ustaz, Kita nanti kita kena persoalkan. Ustaz, ada seorang ni Ustaz, insya-Allah tahun depan dia masuk Islam, tapi cabaran dia adalah dia pekak. Carilah orang pekak yang beriman. Di sini. Tapi hari ni first day dia puasa. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, waktu dekat Masjid Negeri Shah Alam, Ustaz mengajar untuk orang pekak dan bisu. Dan waktu Ustaz mengajar orang pekak dan bisu tu, Ustaz ada seorang penterjemah. Walaupun Ustaz cakap, tapi yang terjemah tu, dia yang menterjemahkan benda tadi. Kalau yang tadi tu dia pekak, carilah orang pekak yang beriman. Oh tu yang Ustaz cerita tu, yang pekak dengan bisu. Ustaz biru tak macam mana ni ya? Ustaz pergi mengajar macam mana aku nak cakap ni jadi bodoh. Allah tunjukkan kita rasa kita pandai, kita ustaz. Bila kita bertemu dengan orang pekak bisu, kita jadi bodoh.
Lepas tu bila Ustaz ceramah dekat Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Shah Alam, yang dia orang ni semua tak tengok Ustaz pun. Semua tengok Alung. Kalau tengok dekat TV Al-Hijrah tu kan ada seorang lelaki yang selalu kan. Semua orang pandang dia sebab mereka bergantung pada tangan dia, pada gaya bahasa dia untuk dia faham. Ustaz cuma cakap dan Ustaz cakap, Ustaz tengok dia. Sebab dia orang semua tak tengok Ustaz. Jadi Ustaz kena tengok dia untuk dia terjemahkan. Mutarjim. Jadi Maksudnya ni lah. Okey, faham. Nanti saya hantar. ya, doa. Dekat tangan Ustaz pun sekarang ni ada 2 orang budak Cina. Budak Cina yang tengah puasa hari ni. Dia dah sunat. Dua-dua ni dah sunat. Ni bersama. Sekarang ni umur dia 23 tahun. Dia dah sebenarnya dah biasa dah puasa. Tapi tahun ni betul-betul dia buat lah. And then saya pun ajar okay, macam mana ni. And then tahun depan bila dia convert to Islam, dia akan terus sunat. Ya. Dekat Ustaz, bulan 2 baru ni dengan bulan 12 tahun lepas. Ustaz pergi umrah, bawa 2 orang tahun lepas bulan 12 dengan 2 orang bulan Februari baru ni. Empat orang ni ditaja oleh seorang India. Seorang lelaki India yang berumur 25 tahun. InsyaAllah. Umrah. Ustaz, saya ada terdengar satu kelebihan, satu orang yang mengislamkan orang yang bukan Islam, dia dapat masuk Islam atas asbab dia. Allah bagi dia ganjaran 1 pintu syurga. Dan riwayat lain, satu orang yang menjadi asbab orang yang Islam, dia jauh daripada amalan Islam, dia tak solat, dia tak tahu baca Quran, tapi asbab dia usaha atas orang tu dapat solat, dapat baca Quran, Allah bagi dia ganjaran 10 pintu syurga. Nak bagi tahu kan, 1 pintu syurga pun dah cukup dah untuk orang tu bahagia. Tapi nak bagi tahu 10 sebab Allah nak bagi kemuliaan. Allah sangat-sangat suka. Sebab tu Islam bukan soal ibadat kita. Islam adalah mengajar manusia kepada Allah. Kalau tidak Nabi, sahabat tak perlu berperang. Cukup duduk di Masjid Nabawi, zikir, solat, khatam Quran. Tak perlu nak perang sampai isteri-isteri menjadi janda, anak-anak menjadi anak yatim. Semua ni sebab apa? Sebab menyeru kepada Allah itu ganjaran yang sangat luar biasa. That we call is dakwah. Ya. Karte-karte marnahe, marte-marte karnahe. Bermati-mati yang buat dakwah, mudah-mudahan mati dalam Dakwah. dakwah. Betul Ustaz, hari ni kita ramai orang salah faham termasuk saya sendiri kan. Kita ingat kita ni seorang peniaga, kita ingat kita ni seorang arkitek, kita seorang guru, kita seorang pelakon, penyanyi. Sebenarnya kita adalah umat Nabi SAW. Dan umat Nabi ni dia ada 2 kerja lah. Yang pertama dia kena bawa diri dia kan kepada jalan Nabi SAW, dan yang keduanya dia kena bawa orang lain juga kan. Jawab Ustaz, contoh kat kawasan perumahan kita ni ada orang yang bukan Islam. Kan? Tanggungjawab kita kan untuk mengajak orang ni yang bukan Islam ni. Tanggungjawab kita kan Ustaz kan? Betul? Kalau tak nanti dekat mahsyar kita akan dipertanggungjawabkan kenapa kita tak dakwah dia kan. Betul? Sebab nanti orang-orang yang kawasan rumah kita tu yang bukan Islam tu akan salahkan kita. Okey, kita tahu kisah bagaimana Nabi menyuap makan seorang perempuan Yahudi. Yahudi. Nabi makan sampai bila Nabi wafat, Abu Bakar tanya dekat Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang Rasulullah buat yang aku belum buat?" Nah, jadi Aisyah beritahu kata Nabi pernah bagi makan seorang perempuan, dan bila Abu Bakar suap, perempuan tu kata ini orang lain, ini bukan orang yang selalu suap. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kunyah dulu, baru bagi dia makan. Tiba-tiba Abu Bakar terus suap. Jadi bila makcik tu tanya, mana lelaki yang selalu suap tu? Abu Bakar kata lelaki tu dah wafat. Siapa dia? Dialah Muhammad yang kamu hina hari-hari di depan muka dia. Kenapa Nabi nak kena suap dia? Sebab kalau kita hari ni kita ada jiran Cina India, cukup kita bertanya khabar, kita bagi ucapan kat dia, kita tunjuk akhlak yang baik, bagi dia jam makanan, berbuat baik, ikram, pasti hidayah Allah akan datang pada dia. Pasti jumpa anti moni, last kali dia akan cakap. Dia akan cakap, "Oh itu bagus lah. Saya punya jiran itu Islam memang baik lah. Selalu tolong orang. Selalu cakap sama saya. Selalu ajak saya jadi baik."
Sebab apa? Jadi Dan masalahnya Ustaz cakap macam nenek saya tu. Baguslah itu orang. Hari ni bagi saya ni lah pilam. Bagi saya ni makan ni buat orang ni memang dia baik ni nenek saya. Sebab tu waktu Nabi dulu, Nabi dakwah dengan cakap ke bilhal, dengan perbuatan. Perbuatan akhlak. Betul. Nabi pergi ke pasar, Nabi peluk seorang Arab Badawi yang kulitnya hitam, busuk, kerja pasar, Nabi peluk daripada belakang. Bila Nabi peluk, dia kata, pasti yang peluk aku ni Muhammad. Tak ada pernah orang yang peluk aku. Bila dia pusing, tengok betul Nabi, dia kata apa? Wahai Rasulullah, Islamkan aku. Hanya dengan Nabi peluk dia, bukannya dia masuk Islam. dan kehidupan kita Ustaz bukan tentang diri kita. Bukan. Kehidupan kita adalah tentang apa yang kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Ada